Okey, sambung cerita tentang saya. Okey, saya cerita zaman kanak-kanak. Okey, nak tambah sikit zaman kanak-kanak, saya aktif juga sebenarnya. Aktif. Of course lah, luar sekolah memang aktif lah. Pergi sukan zaman kampung dulu bukan apa, main galah panjang, kan, main kejar-kejar, polis sentri, itu yang informal. Okey, di sekolah saya tak pandai main bola. Cuba masuk tim bola masa darjah 4 tapi kena reject kaki bangku. Tak pandai. Okey, kawan-kawan saya main bola. So saya masuk sukan apa zaman sekolah dulu? Saya pernah main badminton sampai peringkat daerah je lah. Second single of the school. Main badminton. Okey, sebab masa kat rumah pun kalau apa arwah ayah saya ada buat macam gelanggang main badminton. Beli badminton lah. Masa tu badminton raket dia kayu dia punya frame tu. Mana ada yang macam sekarang, kayu. Itu pun dah beruntung lah. Macam raket tenis tu besar dia. Okey. Lama-lama tu baru dah dapat yang raket yang bukan kayu. Okey. Tapi saya boleh main badminton lah. Bolehlah main setakat bagi sekolah rendah kan, sampai ke daerah kalah dengan tim, masa tu kalah dengan tim URES, sekolah Rembau. Okey. Okey, kat sekolah selain pada tu saya suka main apa? Saya sekolah rendah tu saya main apa? Saya ni berlari. Lari bukan short distance lah, satu apa 50 meter kali lah 8. Masa tu ada acara 8 kali 50 meter relay. Okey, saya masuk cara masa tu 100 meter, 200 meter. Okey. Boleh lah, kat sekolah tu saya kira top 3 lah. Sprinter top 3 sebenarnya. Itu dia. Tapi itulah takat peringkat daerah lah. Satu lagi sukan saya masuk sekolah rendah tu bukan sukan yang official, ialah apa, lari dalam guni. Saya antara champion lari dalam guni lah daripada sekolah rendah. So bila ada sukan tahunan, antara cara sukan tahunan ialah lari dalam guni. Saya biasanya antara champion lah, nombor 1 atau nombor 2 ikut kategori. Tapi masa tu lari dalam guni ada sampai peringkat daerah tau. Guni. Okay. Okay, so interesting lah, tersukan lah. Habis zaman sekolah rendah, zaman saya kanak-kanak. Itu zaman kanak-kanak. So hidup saya berubah. Okay. Video sebelum ni saya masuk ke sekolah asrama penuh. Okay. So masa saya keluar daripada kampung saya masuk sekolah Tunku Jaafar Kuala Pilah, sekolah asrama penuh. Okay. Masa tu saya macam I don't know what to expect. Saya tak tahu apa nak expect masa tu. I didn't know what to expect. So saya pergi je lah sebab masa tu cikgu cakap bagus masuk sekolah. Tahniah dia kata dapat sekolah asrama penuh. Saya tak faham. Okay. Saya ingat masa saya dah berangan dah sekolah rendah. Masa masuk sekolah menengah, sekolah tu kat sebelah je. Sekolah menengah Datuk Abdullah. Sebelah sekolah rendah saya. Saya dah berangan masuk sekolah tu dah. Okay, tapi dapat sekolah menengah asrama penuh. Saya pergilah. Okay. Masa tu lah saya, not easy ya. I was so close with my parents kan, and then nak keluar, it's not easy. But I think one of the positive things, sebab saya tak tahu what to expect, saya tak jangka apa-apa, saya pergi dengan keadaan open mind lah sebenarnya, open mind. Okay, pergi untuk sekolah dan nak belajar, itulah open mind lah. Ingat pesan arwah itu, belajar yang rajin ni kita. Sebab okay, saya ni, kenapa saya rajin belajar, ada sebab sebenarnya rasanya. Saya rasa bila saya makin naik jam 5, jam 6 tu saya dah boleh fikir dah. Okay? Saya boleh fikir dah. Kenapa saya seronok belajar. So, kenapa saya seronok belajar kan? Okay, sambung balik. Okay, sebab saya ni jenis yang saya suka observe. Okay? Saya tengok life saya macam mana, dia kecil, tengok mana saya punya ayah saya susah kerja. Ayah saya kerja pomen ni, dia ikut shift. Okay. Nak dapat gaji duit lebih kena ada overtime. Okay. Saya pernah tahu yang ayah saya kerja satu hari tu lebih daripada normal hours. Okay. Dan kadang-kadang saya tak dapat jumpa dia pun. Okay. Masa dia balik tu dah awal pagi, dia tidur sekejap, 2-3 jam, lepas tu dah keluar balik dah. Okay. So my late father kerja up to 18 hours. Sometimes up to 20 hours a day untuk dapatkan OT, ataupun kadang-kadang terpaksa lah sebab ada mesin rosak kan, dia kena tolong repair. Okay, komen kan kat kilang. So that's why saya tengok, bila saya fikir kenapa saya belajar, sebab saya ingat masa tu saya masih saya sedar
saya mula faham, makin besar kan, makin jam 5, jam 6 saya mula fikir, kenapa ayah saya nak sangat saya ni belajar, rajin belajar. Okay. Sebab saya ingat arwah ayah saya cakap, kata, kalau hidup nak senang, belajar dan rajin. Itu je. Dia tak kata masuk universiti tak. Dia kata kalau nak hidup senang, dia kata belajar dan rajin. Saya rasa dia sedar lah. Apa kesan dia tak ada pelajaran kan. Peluang dia pun terhad dan sebagainya. Saya baik rezeki dia dapat juga kerja pomen. Okay. Sejarah ni dia kerja pomen tu. Asal dia masuk kerja sebagai operator je. Jadi dia ni arwah saya ni dia jenis yang suka jenis observant juga. Okay. Dia bila dia kerja operator dia cerita, lepas tu ada one time tu bila ada dia punya pomen yang kerja tu ajak tolong dia ni ringan tulang, dia tolong buat repair semua, dia belajarlah repair tu. Okay. Kemudian dia pun pandai buat repair for the machine. Walaupun dia tak sekolah dia jam 4, jam 3, jam 4 je. Okay. Kemudian bila that pomen berhenti kerja, and then bila dia lama kerja dengan pomen, tolong pomen tu, so bila orang yang nak berhenti kerja tu recommend dia kerja dekat jadi pomen ganti dia. Padahal dia tak ada qualification. Tapi alhamdulillah lah, bos dia tu percaya dia, from there, that's how he became a pomen. Pomen ni technician lah sebenarnya, repair technician. Okay, itu je. So Mr. Dad, arwah ayah saya ni, saya pernah ada, mesti saya ni suka ikut ayah saya pergi kerja hanya. Dah ada peluangnya, dia tahu saya suka nak ikut pergi kilang. Masa tu pergi kilang lah. Okay, what he did, dia pernah bawa saya 2-3 kali pergi kilang. Satu pengalaman yang saya tak pernah lupa ialah, saya ada jam 4 ke jam 5, tak ingat. Lebih kurang jam 4 atau jam 5 lah saya ingat. Ada one time tu, dia balik sekejap ke rumah, rushing kan balik. Okay, dia kata ayah nak balik pergi semula. Saya pun nak ikut. Okay. Dia kata jomlah dia kata. Saya pun ikut pergi di kerja. Dia kata sebab ada mesin rosak, dia kena repair, siapkan malam tu juga. Okay, saya tengok, saya sampai kat kilang tu, okay, dekat kilang getah tu, kilang dah stop lah, tak ada operasi. Dekat mesin tu, besar mesin dia, tinggi daripada saya lagi, motor dia. The huge conveyor belt punya tu, all that, rubber processing punya kilang kan. Okay. Dia stop the machine. Okay. Dia lepas tu, dia sampai tempat tu, dia kata, okay, duduk sini. Dia letakkan macam alas sikit lah, macam getah alas macam tu. Duduk sini, kata, kau tidur kat situ. Okay, ayah nak buat kerja. I personally witness, for the first time, sebelum saya ikut, tak ikut macam tu je, ikut, betul balik. Tak tengok dia buat kerja betul-betul. Okay, dia kata, nak buat apa? Dia kata, nak repair mesin ni, dia kata. Ada 2 orang tolong dia lah. Orang tolong dia 2 orang lagi. Lepas tu saya tengok, okay, what I saw. Okay. My late father dismantle the whole machine tu, the whole motor tu, the whole set of that tu, big, I cannot imagine lah, besar lah, okay, besar mesin dekat kilang kan. What he did, he guided, dia punya pembantu dia 2 orang tu, okay, yang tolong dia tu, guided, dismantle the whole thing tu, sampai at the end saya nampak kat space tu, tempat tu, dah totally out. I managed to see that. Take about few hours untuk dismantle tu. Sebab dia nak repair some part dalam tu, dia kena buka, dia kena keluarkan tu, baru boleh repair. I remember that moment because it's very special to me. Okay. And then lepas tu saya ngantuk, saya tidur, saya terlelap. Kan budak kan. Masa tu weekend lah, cuti. Okay. Esok tu tak sekolah ke tak. Kalau sekolah dia tak bawa saya punya. Okay. And when I came back, when I tersedar, my late father kejutkan saya. Bangun nak balik. Okay. Dah awal pagi dah. And that machine, tempat yang dia buka tu dah pasang semula. Okay, dan dia kata masa tu the machine tu dah tengah testing, tengah running dah. That was special because it really inspired me. Masa tu I fikir, lah matilah. Macam I was amazed to see that. I was amazed. So for me, I can't imagine my father open up everything and then put it back. And then the machine works. Masa tu I fikir, dahsyat, hebat. Ayah saya ni, masa tu, my mind lah, budak-budaknya fikir dah lah, masa jam 5 macam tu lah, jam 5, jam 4, 5. Okay? I was amazed. As a budak kecil, macam terkejut.
How? Wow, something like that in my mind. Okay, and then terus saya tanya, bila you pasang? Dah siap dah, jom balik. Dia balik. Okay. And then lepas tu macam mana tak? I tak tahu. Masa tu jam 5 kan. Tak tahu macam mana saya kata. Saya kata kat ayah saya, arwah kita. Ayah kan, macam mana ayah pasang? Tak tahu macam mana saya cakap masa tu. Ayah boleh pasang benda ni. Mesin ni. Satu hari besok, Angah nak belajar. Okay, Angah nak buat mesin ni. Cakap macam tu, something like that. I remember that one. And then, dia kata, eloklah belajar jangan rajin. Dia kata. So that's was. Itu satu lah. That's why. Apa yang saya pegang, saya ingat, ayah saya kata, kalau nak hidup kita senang, okay, belajar rajin-rajin. Itu je. Dia tak kata kerja apa, masuk universiti tak. So I keep that word. Itu yang buatkan saya semangat nak belajar. Sebab saya nampak how difficult was my life. How difficult my father has to work kan. Used to work. And then I nak rasa lebih selesa daripada tu. So bila ayah masa tu, my only person I percaya, saya dengar, ayah siapa lagi? Siapakah ada kawan-kawan semua? Nak cik motivasi semua tak? So ikut cakap ayah lah. Dia kata, kalau nak hidup senang, belajar. Naturally saya suka belajar, so dia make me more motivated lah untuk belajar. It was such inspirational moments where that one still masih bayang lagi keadaan masa tu kilang tu. Masa tu, kilang tu biasalah kilang getah, busuk sikit dah. Semua bau getah. Okay, that's one thing lah. Satu lagi pula yang keep me motivated, okay, arwah nenek saya belah ayah. Saya ingat ada, sebab biasa budak kecil ni kan tidur, arwah nenek saya dia tak tidur kat tilam, dia tidur ada bentang tilam apa, dia tak tidur atas lantai, dia tak atas lantai, tak ada tak tilam. Saya dia kecil-kecil tu selalu tidur sebelah dia, kan? Kami bagi topok kan, tepuk lah. Tidur dengan dia. Saya pernah duduk dengan dia kan, setadika dulu. Lepas tu bila dia dah pindah rumah, lepas tu saya pindah rumah arwah nenek belah mak pula, duduk kat sana. Okay. So bila cuti sekolah, seperti tidur kat rumah nenek belah ayah lah, rapat jugalah dengan arwah. Nama juga Beda juga. Nenek saya duduk nama Beda. Okay, duduk nama Beda. Okay, duduk sama Beda. So nenek Beda belah mak belah ayah saya. Dia selalu cakap, sama-sama nak tidur, sama-sama sembang, dia kata. Masa tu jam 4, jam 5 tu dia kata. Sama juga arwah nenek saya pun pesan. Dia kata, tengok ayah kau tu belajar susah-susah kojo, siang malam kojo, tak tidur, saya nak bagi kau sekolah. Ingat tu, kau nak sonang, belajar je rajin. So that two person influence me a lot. So that I know, if I want to change my life, saya nak tukar hidup saya ni, saya kena belajar. No choice. That's the only way untuk saya ubah hidup saya supaya lebih selesa dan senang lah. Itu pesan dia. Saya pegang tu je. Itulah saya rasa motivasi saya yang paling besar yang buatkan saya makin rajin nak belajar untuk saya capai the best result. Sebab tu bila saya, walaupun saya dapat result offer ke sekolah sama penuh tu, saya tak tahu kenapa, tapi alhamdulillah. So itu hasil daripada result saya lah tu. Dapat 5A kan. Dapat 5A masa penilaian darjah 5. Okay, itulah. Okay, so tu bila saya dapat offer masuk sekolah menengah. Okay, it's not easy to leave my parents because memang totally dunia asing lah. Okay, totally dunia asing. Memang totally dunia yang asing, saya kena tinggalkan kampung saya. Tapi sebab saya ni jenis yang tak tahu apa itu sampai penuh, saya datang dengan kata otak yang kosong lah, open minds. Tak tahulah sekolah sama penuh tu ada orang bully ke, tak tahu langsung. I just came, okay, pergi sekolah, duduk asrama, itu je yang saya tahu. The rest, I don't know. I don't know what to expect. I just wait lah, tunggu je apa jadi. Okay. Masuklah asrama penuh, form 1. Saya ingat yang hantar tu, naik kereta arwah saya sewa teksi, ayah tak ikut, dia kerja. Macam biasa kena kerja, yang hantar mak. Mak saya seorang yang hantar. Dengan teksi sewa lah, nama pakcik tu, nama pakcik Toyota. Dah meninggal dah. Mesti selama teksi dia tu. Sewa lah, pergi bawa semua. Okay, orang lain masa tu lah saya terasa lah masa tu rasa. Okay, terasa sedih lah. Okay. Tengok kan, bila tengok sampai tu, Allah ramainya orang. Lepas tu tengok orang lain, saya tengok cara orang lain sampai. Itu kan,
Mak yang hantar, family yang hantar, all that. Hantar sampai bilik semua. Okay. Saya tak. Turun taksi. Okay. Masa tu pakcik tu kata nak cepat. Dia kena hantar saya, lepas tu kena balik cepat. Dia kena ada trip lawan-lawan booking pula. Saya kena cepat. Turun barang semua. Turun barang. Mak kata nak balik dah. Nak balik dah tu je. Sampai tak masuk sampai asrama pun. Sampai depan tu, sampai selesai pendaftaran semua everything tu, mak kata nak balik dah ni. Saya sendirilah pergi bawa semua. Masa tu terasalah. Apa? Ada orang parents hantar sampai bilik kan. Adik-adik hantar sampai bilik. Saya satu angkat. Adalah abang-abang yang tolong tu adalah tolong. Tapi saya baru terasa macam dia punya. Lepas tu baru rasa sedih. Tinggal seorang-seorang, mak tak ada, ayah tak ada, abang, adik semua tak ada. I was totally rasa macam I was lonely. Rasa macam ya Allah. Macam mana lah, dengan keadaan blank ni kan, tak tahu what to expect, apa untuk asrama, masuk ikut pergi dorm sebagainya. Masuklah. That's changed my life. That's the starting of the new chapter of my life, totally new chapter. New world, dunia baru dan everything yang baru. Okay. Cerita dia, the first 2-3 weeks dekat asrama tu kan, okay. Every night saya menangis. Lepas tidur masuk tidur, nangis sampai orang sebelah, katil sebelah kawan saya, sebelah Cina, nama dia Chong Fo Yi, sebelah tu nama dia Maulud Ibrahim, okay, roommate saya. Sebab saya tengok lah, dia ada orang hantar semua lah. Dia ada, Maulud tu abang dia hantar, Chong tu parent dia hantar. Okay. Okay, saya masuk tidur je. Hakikat macam tu lah. Sebab saya seorang. Rasa memang far from, that's how it started lah. When I enter the new world. I was so alone, so scary. Kan tak tahu what to expect. Tak takut. Macam nervous what to expect, tak tahu. Itu je. That's my life lah. Okay, so that's so far. Okay, lepas ni saya akan kongsi sikit lah pengalaman asrama yang banyak ubah hidup, yang banyak duduk asrama ni lah, yang banyak shape my character. My character banyak lagi lah, segi agama dan sebagainya lah, kawan, karakter. Sebagai orang biasa, okay, kat asrama ni saya bukan sports, saya just regular Joe lah. Okay, so I made a surprise towards the end of my life dekat asrama masa form 5 lah, in positive way lah. Okay, so with that saya akan sambung kan. Tadi tu transition daripada kanak-kanak ke, so tadi tu cerita transition, kisah transition saya lah. Lepas ni saya akan cerita pula, okay, insyaAllah cerita, saya nak kongsi pula pengalaman saya duduk asrama lah. Mungkin ambil few videos kot untuk siap ke 5 tahun kan duduk asrama. Okay, so banyak cerita dia lah. With that, okay, insyaAllah kita jumpa lagi lah di next video. Okay, thank you kerana menonton. Kalau anak saya menonton ni, kawan-kawan saya menonton, cucu saya menonton, okay, jumpa lagi.